Alright, cantik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismail. Alhamdulillah, terima kasih pada semua anak-anak murid yang masih lagi tidak jemu untuk masuk ke dalam Google Meet. Hari ini kita mata pelajaran Tauhid, iaitu kita akan belajar tajuk yang agak serius, iaitu murtad dan juga syirik. Okay, mungkin ada yang dah tahu tapi kita akan tahu lebih mendalam lagi murtad ni macam mana, syirik ni macam mana. Okay, saya nak minta seorang untuk apa nama, pernama baca doa. Sekejap, ni ada ramai kat sini, sekejap nak tengok. Tadi orang first masuk untuk Google Meet, Muhammad Faris Irfan. Hello, you are there? Yes. Okay, baca doa Faris. Hello Faris, in the house? Hilang. Hai, AFK terus? Jahanam. Faris, Adam, terus hilang. Hilang terus. Ustaz, ada macam. Ada orang lain lah. Di mana lah. Takut Ustaz, takut. Aduh. Dia house. Ada macam. Hai, tahu betul. Okey, kita minta Muhammad Haris Lu. Haris Lu, you are there? In the house? Okey, baca doa. Saya Ya, baca doa. AFK tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Muhammad Haris Lu kerana membacakan doa bersama-sama. Mudah-mudahan pengajaran kita, pembelajaran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Okey, hari ini untuk mata pelajaran tauhid kita akan belajar satu tajuk yang bagi saya betul-betul serius. Kita tak boleh main-main. Internet slow. Tak apa Faris Irfan, okey. Tak apa, yang penting stay tune bersama dengan Ustaz Ismail hari ni. Tak kisahlah live laju ke, tak laju ke, sekurang-kurangnya ada. Nanti boleh tengok balik dekat YouTube Ustaz. Ustaz ada rakam benda ni, Ustaz letak dalam YouTube. Kalau nak tengok balik rakaman. Okey, hari ni kita akan belajar tajuk murtad dan juga syirik. Biasa kita dengar perkataan ini memang satu perkara yang sangat-sangat serius. Tak boleh dibuat main sebab apa? Dia bercanggah dengan akidah kita. Kalau kita melakukan benda-benda ini, maka kita akan terkeluar daripada Islam. Kita bila dah terkeluar daripada Islam, kita akan jadi apa? Orang kafir lah kalau kita melaksanakan, kalau kita melakukan benda-benda macam ni. Jadi agak bahaya sebab sekarang ni dekat dunia kita, even dekat Malaysia sekalipun, dah banyak benda-benda yang syirik ni, yang murtad ini. Jadi agak bahaya untuk akidah kita. Jadi kita tak boleh main-main. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena
beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rukun Islam, rukun iman yang kita wajib percaya. Okey, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Okay, kita tengok apa dia pengertian murtad. Okey, ikut sesama dengan Ustaz. Pengertian murtad. Murtad. Dari segi bahasa, Dari segi bahasa, menolak. menolak. Dari segi istilah, Dari segi Istilah, meninggalkan tinggalkan atau keluar dari agama Islam atau dari agama dan memeluk agama dan memeluk agama atau mana-mana akidah lain atau atau ajaran sesat ajaran sesat dan menyeleweng dan dan menyeleweng sama ada melalui perkataan sama ada perkataan perbuatan perbuatan atau i'tiqad atau etikot kepercayaan. 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 Okey, mute semua. Okey, kita tengok kat sini pengertian murtad ni pada bahasa dia iaitu menolak. Dia menolak. Maksudnya kita menolak sesuatu. Dari segi istilah pula, murtad ni dia meninggalkan atau keluar daripada Islam. Terang-terang kita dah dapat detect lah. Kita dah dapat tahu yang kalau murtad ini maksudnya ialah orang yang keluar daripada Islam ataupun dia memeluk agama lain dengan ataupun akidah lain, ajaran-ajaran ada ajaran-ajaran sesat yang lain yang menyeleweng sama ada perkataan, perbuatan ataupun kepercayaan dia. Macam biasa yang kita biasa dengar yang korang biasa sebut siapa? Ayah Pin lah kan. Banyak lagi sebenarnya ada agama-agama yang lain yang menyeleweng, yang betul-betul sesat dan menyesatkan kita. Itu adalah yang dinamakan murtad. Murtad ini dia asalnya dia adalah orang Islam tetapi dia keluar daripada Islam. Itu memang tak boleh. Memang tak boleh. Sebab seingat Ustaz, orang yang keluar daripada Islam ni, dia murtad ni hukumnya bunuh. Hukum asalnya adalah dia kena bunuh. Jadi agak bahaya kat situ kalau kita keluar daripada Islam. Tak masuk syurga nanti. Okay? Okey, seterusnya ciri-ciri orang yang murtad. Okey, ikut sama-sama dengan Ustaz. Ciri-ciri orang yang murtad. Ciri-ciri orang yang murtad. Orang Islam yang menyembah orang Islam yang menyembah perkara-perkara lain lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. selain daripada Allah. Orang Islam yang menolak hukum Islam. orang Islam yang menolak hukum Islam. Orang Islam yang mempersendakan hukum Allah Subhanahu wa taala. orang Islam Allah Subhanahu Okey, terima kasih. Okey. So sekarang ni ini adalah ciri-ciri orang yang murtad. Ini adalah ciri-ciri orang yang murtad, orang yang keluar daripada Islam. Kita boleh tahu dah orang ni macam mana. Yang pertamanya, orang Islam ni dia menyembah benda lain lah. Menyembah benda lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia menyembah matahari, dia menyembah berhala, patung-patung semua, dia menyembah lembu, dia menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah murtad, ya. Yang kedua, orang Islam yang menolak hukum Islam. Dia menolak hukum Islam. Tak boleh, ya. Kita tidak boleh menolak hukum Islam. Kita kena wajib. Contohnya kata solat ini tidak wajib. Bahaya. Tak boleh. Solat itu wajib. Jadi dia seolah-olah kalau dia menolak ataupun kata
puasa tidak wajib. Tak boleh. Puasa adalah wajib. Puasa di bulan Ramadan adalah wajib. Kalau dikata tidak wajib, maka dia ialah murtad. Dia dikategorikan sebagai orang yang murtad. Yang ketiga, orang Islam yang mempersendakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dia main-main dengan hukum Allah. Ni yang Ustaz selalu cakap dekat dalam kelas. Ada yang kadang tu macam main-main main-main bila kita nak belajar, bahaya. Maksudnya dari segi maksudnya untuk mata pelajaran tauhid ni lah, kita tidak boleh buat main. Bahaya sebab dia boleh terjatuhnya hukum iman kita. Sebab tu kita tak boleh mempersendakan sesuatu hukum. Kita kena tengok berlandaskan hukum syariah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya iaitu perkara yang menyebabkan murtad. Okey, perkara yang menyebabkan murtad ini macam daripada dari segi istilah tadi ada tiga. Ada tiga, iaitu yang pertama ikut sama dengan Ustaz, perkataan. Perkataan. Perbuatan. Perbuatan. I'tiqad. I'tiqad. Kepercayaan. Percayaan. So kalau Ustaz tanya perkara yang menyebabkan murtad ada berapa? 3. Apa yang pertama? Yang pertama apa dia? Perkataan. Perkataan. Yang kedua? Perbuatan. Perbuatan. Yang ketiga? I'tiqad. Kepercayaan. Kepercayaan. Okey, kepercayaan. Jadi ini adalah tiga perkara ni, kita akan tengok satu persatu macam mana disebut perkataan dia, perbuatan dia ataupun i'tiqad. Kita tengok dia. Jom. Okey, melalui perkataan. Okey, ni siapa nak baca seorang? Seorang baca? Saya. Siapa saya? Zafwan. Okey, Wafi. Okey, Wafi baca Wafi satu. Murtad boleh berlaku dengan perkataan atau ucapan yang berbentuk penghinaan, keraguan, syakwasangka, mengejek dan merendah-rendahkan sesuatu yang berkaitan dengan keimanan dan keislaman kita. Okey. Contoh yang pertama. Contohnya, 1. Perkataan yang menghina ajaran dan hukum Islam, menghina Allah SWT, para Rasul dan sebagainya. 2. Mengatakan ajaran Islam itu tidak benar, solat itu membuang masa dan lain-lain. Sekian. Okey. Kita tengok kat sini melalui perkataan, Melalui perkataan, murtad boleh berlaku dengan perkataan ataupun ucapan yang berbentuk penghinaan, keraguan, syakwasangka, mengejek dan merendah-rendahkan sesuatu yang berkaitan dengan keimanan dan keislaman. Contoh dia tadi, perkataan yang menghina ajaran dan hukum Islam, menghina Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul dan sebagainya. Mengatakan ajaran Islam itu tidak benar, solat itu membuang masa dan lain-lain. Tu bahayalah. Bahaya. 13 ping. Kenapa 13 ping ni Haris? Okey, sekejap. Mana tadi? Save attendance. Alright. Macam tadi, dia melalui percakapan. Dia dicakap benda-benda yang boleh menyebabkan murtad. Contohnya macam tadilah. Dia berkata Islam ini tidak benar. Tak boleh. Islam ini adalah benar dan satu-satunya agama Islam yang paling selamat di dunia ini. Okey. So, contoh lain ialah solat itu membuang masa. Tak boleh. Tak bolehlah kata solat itu membuang masa. Sebab apa? Solat itu adalah wajib. Jadi dia dah main-mainkan perkataan kat situ. Dia dah merosakkan akidah kita. Bahaya. Jadi kita tak boleh nak main-main. Kalau kita bercakap tu kena berhati-hati. Dari segi akidah tu kita kena bercakap berhati-hati, tak boleh dibuat main. Okey, seterusnya melalui perbuatan. Okey, Amnah tadi dah banyak kali tekan tadi. Okey, Amnah, baca Amnah. Hilang dah. Amnah Ryan. Baca. Melalui perbuatan. Murtad boleh berlaku dengan perbuatan yang menghina, merendah dan mempersendakan Islam. Begitu juga seseorang yang mengingkari apa
yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya memuja syaitan dan mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Okey, terima kasih Amna. Okey, kita tahu kat sini melalui perbuatan. Melalui perbuatan ni biasa kita tengok dekat TV, dekat social media, dekat mana-mana kadang tu kita boleh nampak. Contoh yang paling ketara sekali, yang paling nampak sekali, memuja syaitan. Memuja syaitan tu yang ni tak boleh ya. Dia meminta kuasa daripada syaitan. Tak boleh. Terus jatuh murtad. Tak boleh. Dan kedua, contoh yang dibagi, mempercayai Allah tu mempunyai anak. Allah tak mempunyai anak. Ya, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dia. Allah itu memang satu, tidak ada, tak ada anak, tak ada bapa, dia hanya satu sahaja. Okey. Memuja syaitan macam memuja syaitan ramai lah. Mungkin korang dah boleh tengok sendirilah dekat TV ke dekat social media ke mana-mana ke, ada yang meminta bantuan daripada syaitan, memang hukumnya murtad lah. Tak boleh terus keluar daripada. Betul ke? Apa dia? Afiq? Lakonan pun dia macam sama juga. Okey, kalau lakonan. Okey, lakonan ini dia bukan buat betul-betul. Dia hanya lakonkan sebab apa? Nak bagi tahu apa aku dah cakap tadi. Lakonan itu dia bukannya buat yang betul-betul. Dia tak buat betul-betul, tapi dia nak bagi tahu bahawa memuji syaitan ini adalah boleh merosakkan akidah. Dan akibat dia bagaimana? Kita boleh nampak kalau orang yang memuji syaitan ni, orang buat apa, susuk ke apa ke semua ke, macam saka ke yang berkaitan dengan bantuan daripada syaitan, jadi akibat dia memang sangat-sangat buruk kepada kita. Sebab tu di dekat akhir cerita tu mesti dia akan berlaku sesuatu yang sangat-sangat buruk. Terpaksalah panggil ustaz lah untuk menghalau lah, untuk menghapuskan semua tu, nampak kat situ. Itu adalah kesan buruk. Sebab macam lakonan tu dia nak bagi tahu perbuatan ini memang tidak boleh, dan sebenarnya benda ni ada dekat dunia kita ni, dekat sekeliling kita ni memang ada. Sebab tu kita kena sentiasa berjaga-jaga dan kita kena sentiasa dirikan solat, bukan banyakkan solat, dirikan solat tanpa miss. Tak boleh ya. Kita kena sentiasa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak minta bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jangan minta bantuan daripada benda lain. Maksudnya benda lain tu yang macam kita minta daripada syaitan lah, minta kuasa daripada lain. Bahaya. Okey. Seterusnya iaitu melalui kepercayaan. Melalui kepercayaan. Siapa nak baca seorang? Tak ada dah? Tak ada nak baca dah? Afiq, okey. Afiq. Murtad boleh berlaku melalui akidah, kepercayaan atau niat apabila seseorang Islam meyakini dalam hatinya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat seperti manusia. Contohnya meyakini Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tangan, beranak dan berkeluarga. Okey, terima kasih Afiq. Okey, kita tengok kat sini murtad boleh berlaku melalui akidah, kepercayaan. Contohnya macam ajaran sesat lah. Alhamdulillah, ajaran sesat. Dia memuja benda-benda yang lain. Ada yang kadang tu memuja batu, solat dengan batu. Itu semua tu macam Ayah Pin contoh macam Ayah Pin tu dia buat apa? Susu tu dia pijak-pijak susu tu, lepas tu dia bagi orang minum kan. Itu tandanya suci lah apalah. Tak boleh. Nampak tu memang dah betul-betul sesat lah kat situ. Kepercayaan dia. Dia tiba kata kerajaan daripada langit lah, petang mananya langitnya kat situ. Alam sebagai kata. Contohnya meyakini Allah mempunyai tangan. Tak boleh ya. Kita tak boleh cakap Allah ni mempunyai tangan ke apa, sebab hanya Allah saja yang tahu
keadaannya. Kita tak boleh tahu Allah ni bagaimana. Kita hanya boleh tahu Allah itu ada, Allah itu wujud. Itu sahaja, ya. Allah tidak beranak, ya. Allah tidak beranak dan Allah tidak berkeluarga. Allah hanya satu saja macam Ustaz cakap tadi. Okey. Jadi kat sini murtad terbahagi kepada berapa tadi? Perkara boleh menyebabkan murtad ada berapa tadi? 3. Apa pertama? Perbuatan, perkataan, kepercayaan. Perkataan, yang kedua Perbuatan, perbuatan dan yang ketiga Kepercayaan. kepercayaan. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh murtad. Okey, boleh baca kat tengok sini. Yang pertama, menghina Allah Subhanahu Wa Taala atau menghina Nabi dan Rasul. Biasa dengar tak? Biasa dengar, ya. Apa ni? Macam negara-negara lain, contohnya macam negara Denmark. Dia pernah menghina Nabi dan Rasul. Pernah satu ketika tu, dia pernah menghina. Dia pernah menghina Nabi kita, menghina Rasul kita. Tu contohnya. Yang kedua, sesiapa yang berkata saya tidak berminat dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah contoh murtad. Dia sebut macam tu. Dia bahaya. Contoh murtad yang lain, dia ada berkata engkau tidak mampu mengawalnya. Lalu jawabnya Allah SWT pun tidak mampu mengawalnya. Ini kan pula aku. Nampak? Ini pun bahaya sebab ini ramai yang orang selalu sebut. Jadi kena berhati-hati dengan setiap percakapan kita, setiap perkataan kita. Bahaya. Dan seterusnya, contoh yang lain, Allah SWT sudah tidak ada kerja lain ke sehingga mencipta perkara seperti ini. Tak boleh, ya, tak boleh. Setiap Allah jadikan sesuatu tu mesti ada sebabnya, ya. Contoh macam kenapa Allah ciptakan babi sedangkan kita tak boleh nak makan. Allah ada sebabnya. Kenapa Allah mencipta anjing sedangkan anjing itu kita tak boleh nak memegangnya, kita tak boleh nak menyentuhnya. Ada sebab-sebabnya yang kenapa Allah jadikan semuanya seperti itu. Jadi kita tak boleh menyangkal ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu dah berlanggar dengan syariat Islam. Okey, ni adalah kesan orang yang murtad. Ni contoh macam kita tengok kat TV ni, bila akhir tu dia jadi apa? Ni lah antara kesan-kesan buruk dia. Perbatal iman dengan syahadah, menjadi kafir, terus dia jadi kafir. Ingat, ya. Orang itu kalau dia jadi kafir, selama-lamanya dia berada di dalam neraka. Dia tidak akan masuk syurga. Contoh, ya. Contoh, seseorang manusia itu dia banyak melakukan dosa. Tetapi dia Islam. Dia Islam tapi dia banyak buat dosa. Dia mencuri, dia merompak, dia buat apa lagi? Menyamun. Segalanya lah dosa-dosa besar dekat dunia ni. Tapi di Islam. Dia akan dimasukkan di dalam neraka, tetapi dalam neraka tu dia menghapuskan semua dosa. Dia menghapuskan semua dosa, lepas tu baru dia masuk ke syurga. Itu adalah kelebihan orang Islam. Kalau macam orang kafir, dia selama-lamanya di dalam neraka. Dia tak akan masuk syurga langsung. Jadi bahaya kalau kita keluar daripada Islam. Jadi kita kena sentiasa berjaga-jaga, kena sentiasa mempercayai bahawa Allah itu adalah satu. Ya, Amna. Ustaz, Ya, okey dia. mana kalau orang tu murtad, dia boleh tak sebut nama Tuhan? Dia murtad, dia sebut nama Tuhan. Nama Tuhan dia apa? Allah, dia sebut Allah ke Allahu Akbar ke? Allahu Akbar. Kena tengok kepada keadaan dia. Macam mana kita boleh tahu dia murtad? Macam yang tadilah, yang ciri-ciri dia tadi, dia dia mempersendakan, lepas tu dia cakap Allahu Akbar, itu nampak sangat dia memainkan agama. Bila dia memainkan agama, dia akan tunggulah balasannya daripada Allah. Contoh macam ada sebelum ni, Ustaz tak naklah sebut. Ada seorang pondan ni yang mungkin korang pernah dengar yang dia kata dia nak keluar daripada Islam. Dia nak keluar daripada Islam kan. Tapi bila dia sebut macam tu, dia dah mengaku dia keluar. Memang bahaya tau sebenarnya. Memang
rosak betul akidahnya kat situ. Dah terang-terang dah. Perbuatan dia sendiri pun dah merosakkan, iaitu dia mengubah jantinanya sendiri. Daripada asalnya lelaki bertukar menjadi perempuan, asalnya perempuan bertukar nak jadi lelaki. Itu dah mengubah ciptaan Allah, dah memang dah merosakkan akidah. Ini pula lepas tu dia mengaku pula. Itu memang kita hanya menunggu azab daripada Allah sahaja. Okay? Sebab itu adalah daripada dia. So nanti kalau dia nak masuk neraka, peduli apa dia masuk neraka, kita masuk syurga sama-sama lah. Kat situ. Okay, apa tadi ya? Ustaz, kalau dia buat tapi dia tak tahu. Dia buat tapi dia tak tahu. Macam mana tu Ustaz, kalau zina murtad ke? Zina, okey, zina ini adalah maksiat yang iaitu melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Islam. Dia tidak murtad lagi, tapi dia adalah perkara yang dilarang oleh Islam. Kita jangan buat, tak boleh buat. Tapi ada yang buat, biasalah, memang akan ada orang yang buat, tapi dia kena bertaubat. Itu saja. Dia kena bertaubat. Ustaz, kalau dia buat tapi dia tak tahu. Okey. Contohnya orang asli. Dia orang asli, dia tak tahu. Dia ni buat ini apa ke, maksudnya dia mungkin pendalaman yang tidak tahu mendalami, dia tak tahu agama Islam ini bagaimana, mungkin dia bersih lagi belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah orang kafir masuk syurga sekejap lepas tu masuk neraka? Tang mananya? Orang kafir, kalau saya cakap tadi, orang kafir dia akan masuk neraka. Dia tak akan masuk syurga. Masuk syurga sekejap pun tak ada. Dia kalau kata kafir, dia akan masuk neraka, dia tak akan masuk syurga. Melainkan dia orang Islam. Orang Islam dia ada banyak melakukan kesilapan, banyak melakukan dosa, dia akan masuk neraka untuk menghapuskan dia punya dosa-dosanya, barulah dia akan masuk ke syurga. Okey, walaupun dia buat baik. Okey, dia buat baik, tapi ingat, kita sebagai manusia ini mesti ada satu kepercayaan. Itu yang paling utama sebenarnya. Kepercayaan kita adalah agama Islam. Agama Islam. Bila kita beragama Islam, itulah yang paling utama sebenarnya untuk jaminan kita masuk syurga. Kalau kita Islam, insyaAllah kita akan masuk syurga. Okay. Kalau macam orang kafir, contoh di Kristian ataupun orang Cina. Orang Cina, dia orang Cina lah, dia bukan orang Islam lah. Dia penganut agama Buddha ataupun Buddha lah selalu lah kan, Buddha ataupun Kristian. Tapi tapi dia baik sangat dengan kita apa semua. Dia baik itu adalah adab, sikap kita, sifat kita. Sifat kita memang sentiasa akan baik. Ada juga orang Islam yang tak baik. Ada juga orang kafir yang baik. Tetapi yang paling utama sebenarnya adalah kepercayaan. Kepercayaan kita yang menjamin kita masuk syurga ataupun neraka. Okey. Salah serba apa ni? Betul ke ada orang kafir perempuan bagi air dekat anjing, guna kasut, dia masuk syurga? Itu dapat hidayah daripada Allah SWT. Allah saja yang mengetahui. Okey. Ustaz pernah dengar cerita tu? Ustaz pernah dengar ada seorang pelacur, dia bagi makan anjing, lepas tu dia masuk syurga. Itu mendapat hidayah daripada Allah. Mungkin ada sebab-sebabnya bagaimana, Ustaz pun dah tak berapa nak ingat. Ustaz tak boleh nak cerita. Okey, Ustaz Ayah Pin dah meninggal, siapa bawa kerajaan langit sekarang? Kau ni tak payah cerita lah benda tu, kau google sendiri. Kita patut bersyukur. Ya, betul. Terima kasih Amirul Haziq. Kita memang patut bersyukur kita dilahirkan dengan agama Islam. Tak macam orang yang maksudnya agama yang lain. Lahir-lahir kita tak tahu siapa penciptanya, siapa yang menciptanya. Tapi kita dah kira beruntung, bersyukur. Kita belajar agama daripada kecil sampailah ke besar agama kita. Okey. Sempat lagi cakap. Okey. Cukup. Tidak boleh dikebumikan. Okey, nampak. Poin yang ketiga, tidak boleh dikebumikan di perkuburan Islam. Tak boleh. Dia tidak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. Contohnya dia dah keluar Islam, lepas tu tiba-tiba dia mati, tak boleh. Tak boleh kita tanam dekat
kubur orang Islam lah. Dia akan tanam ke kubur hak lain lah. Itu. Okey. Seterusnya terbatal ikatan perkahwinan. Maksudnya kalau dia nak kahwin, tiba-tiba dia dah agama lain, lepas tu nak kahwin dengan orang Islam. Tak boleh. Ya, tak boleh. Dia mesti Islam dengan Islam. Tidak boleh mewarisi harta pusaka. Ni memanglah. Contoh dia bapa ada banyak harta, kan? Bapa ada banyak harta, lepas tu tiba-tiba anaknya bapaknya meninggal, dia tak dapat harta lah. Sebab apa? Dia keluar daripada Islam. Menerima azab di hari akhirat. Ini memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Okey. Jadi sebab tu Ustaz kata tak boleh dibawa main. Okey, seterusnya iaitu pengertian syirik. Ikut sama dengan Ustaz, pengertian syirik. Pengertian Syirik. Syirik berasal dari perkataan Arab Dia Berasal dari perkataan Arab yang berarti berkongsi atau bersepakat. yang berarti berkongsi atau bersepakat. Mensyirikkan Allah berarti menyekutu atau menyamakan Allah berarti atau menyamakan Allah dengan sesuatu makhluk suatu makhluk sama ada dari segi zat sifat atau perbuatan. Okey, syirik ini adalah dia menyamakan. Dia bersekutu, maksudnya dia bersama-sama. Contohnya dia minta bantuan daripada yang paling ketaranya syaitan lah. Dia ingat syaitan ni boleh membantu dia dengan segala benda. Tak boleh. Contohnya macam ada orang bela tuyul. Orang bela tuyul. Orang bela tuyul, jadi dia dah menyekutukan lah. Dia minta pertolongan, minta tolong tuyul tu tolong carikan curikan duit orang. Tak boleh. Ya. Sebab sepatutnya kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi diminta tolong dengan benda-benda lain. Tuyul wujud ke? Tuyul tu sebenarnya dia itu adalah daripada Melayu. Sebenarnya asalnya dia adalah syaitan. Ya, sebab dia ada kuasa syaitan. Jadi dia adalah syaitan. Orang Melayu yang memanggilnya tuyul. Macam kita ni hantu raya lah, hantu inilah, Pontianak lah, apalah, ada saka dan sebagainya. Jadi ada macam apa lagi, vampire ke, Pontianak semua tu. Itu semua tu berasal daripada syaitan. Dan dia berusaha, biasa syaitan ni akan berusaha untuk apa? Bersedia, dia sentiasa untuk apa namanya? Allahumma salli ala untuk membunuh manusia ini. Maksudnya dia nak suruh manusia ni untuk menyesatkan manusia. Itulah kerja setan. Dia nak menakut-nakutkan kita. Okey? Seterusnya dalil nakli. Dalil nakli ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala tidak mengampuni dosa, menyengutukan dia dan mengampuni dosa selain itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. Ayat di atas menunjukkan bahawa dosa orang yang syirik itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kalau kita membuat dosa yang orang yang syirik ini, memang tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya, ya. Okey, ciri-ciri orang syirik. Ciri-ciri orang syirik. Okey, baca sama-sama. Minta seorang-seorang baca. Seorang baca. Saya. Ryan, baca Ryan. Terdapat beberapa ciri-ciri syirik. Menafikan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak mempercayai sifat-sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala.
menyembah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu menyembah berhala, patung, matahari dan sebagainya. Menafikan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala melalui perkataan dan perbuatan, iaitu mengucap atau melakukan sesuatu yang menunjukkan tanda tidak mengakui kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih Ryan. Okey, ini adalah ciri-ciri, iaitu ciri-ciri syirik, ya, menafikan sifat Allah, menyembah sesuatu, menafikan tentang kekuasaan Allah. Ini nampak dia dah banyak bergantung harap kepada sesuatu benda. Jadi sepatutnya kita minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi diminta bantuan kepada benda yang lain. Ini dinamakan syirik, ya. Ada yang tak percaya Allah, mesti ada. Orang kafir semua memang tak percayalah. Okey. Jadi kita kira bersyukur, kita kena sentiasa bersyukur kita dilahirkan dalam agama Islam. Alhamdulillah. Okey. Contoh syirik. Syirik terbahagi kepada dua. Ikut sesama dengan ustaz, syirik jali. Syirik jali. Syirik jali. Syirik jali. Terang. Syirik jali. Terang. Mempercayai Mempercayai semua atau dukun lebih berkuasa. Mempercayai kubur yang dianggap keramat. Menyembah makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik khafi. Tersembunyi. Riya takabur dan sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengagungkan kehebatan sesuatu selain Allah. Okey, kita kat sini syirik terbagi pada dua, iaitu syirik jali dan juga syirik khafi. Syirik yang terang-terangan dan syirik yang tersembunyi. Jadi kalau macam terang-terang ni kita boleh nampak mempercayai bomoh, yang ataupun dukun yang lebih berkuasa. Ini memang semua biasa dah tahu dah, biasa nampak. Mempercayai kubur dianggap keramat, tak boleh, ya. Jadi ada yang memuja kubur, kata kan, apa ni, kubur tolonglah buat apa susah, tak boleh, tak boleh. Menyembah makhluk lain selain pada Allah Subhanahu Taala, itu memang banyak. Menyembah makhluk lain, contohnya macam ada sembah matahari, sembah lembu dan sebagainya. Okey, tak boleh. Itu syirik. Syirik khafi, itu yang tersembunyi, yang secara macam diam-diam, iaitu contohnya riak, takabur, sombong. Sombong pada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, mengagungkan kehebatan sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. And then kita tengok lagi last antara kesan syirik, kesan syirik ni dimurkai oleh Allah. Ini memang Allah memang marah. Allah sangat marah pada orang yang melakukan syirik. Menghapuskan semula pahala dan amalan kebajikan seseorang. Bila seseorang itu dia melakukan syirik, semua pahala baik dia semua terhapus. Semua tak ada. So rugi. Sangat-sangat rugi. Kita tengah belajar ni pun sentiasa berterusan pahalanya. Ini kan pula orang yang syirik. Orang yang syirik kat sini habis terus. Semua dosa, semua pahala-pahala baik dia semua out. Terus hilang. Berdosa besar dan tidak diampunkan oleh Allah. Memang ketara lah. Dan pengaruh ajaran sesat akan bertambah. Ini yang macam ayah pin tadi tu. Ramai yang orang ikut ayah pin. Tak habis-habis dengan ayah pin ni. Sebenarnya ada banyak lagi. Ajaran Qadiani, ada ajaran Mu'tazilah, apa lagi dan sebagainya. Jadi contoh macam Syiah, kat situ dah menyalahi. Okey, itu saja.
Ustaz nak buat live quizzes. Yeah. Ustaz ada buat ada Yeah. letak dekat dalam. Terima kasih Afiq, Ashraf, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Firman Allah saya copy kat Google. Okey, terima kasih. Okey, mana dia classwork. Alright. Alamak. Oh. Linknya Apa tu? Kok hilang ya? linknya Nak nombor? boleh buka. Tung. Alright, ini link. Alamak. Ha? Aku nak rank 1. Bismillah. Kejap. Kejap. Ustaz nak live. Ini bukan, ini padam macam mana nak padam ah? Jangan ambil yang tu jap. Iaitu untuk latihan. Jangan tekan. Jangan tekan. Bukan jangan ambil. Kejap. Saya ambil Bukan link tu ke? Wow. Jangan tekan link tu. Ya, okey. Okay, explore. Alright. Tauhid. Okay. Classic. And then classic test. Classic nice. Okay, continue. Alright, okay ni dia punya copy, bisa copy. Alright, ni dia. Masuk. Wafizek. Dah masuk. Okay. Hop. Wow. Okay, ramai. Pa message. Alright. Okay, 27, 28. Start. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tekan tu left dashboard tu. Yang Ustaz baru bagi dekat ni. Dah ke? Okay, tab. Ini apa? Tak boleh. Dah boleh. Ke? Jom. Siapakah yang bakal mendapat nombor 1 di dalam pertandingan ini? Ini ke Alright, pertandingan. entire screen. Tak boleh masuk. Start. Apa dia? 35 orang dah. Okay. 36. Dalam ni ada 49. 37. Ni Aduh, aku tak jumpa Jebon betul. Alright. Biasa dapat nombor 1. Ustaz akan bagi hadiah macam Huda semalam. Dia dah claim. Nanti No. Alright, ada Tidak boleh 36 masuk. orang. Okay, kita akan mulakan Last sekarang. connection. Oh no. No. Apa ini? Nombor 1 sekarang Marisa. Itu dia, Marisa Isandra. No, 18. Ulah. Balik baru. Orang yang dia Wafizek sedang mengejar. Itu dia Wafizek ke atas sekarang ketika ini. Apa ni? No. Itu dia Imanina sedang untuk mencapai Wafizek.
Marisa Isandra ke belakang. Apa ni? Sipa makin naik ke atas. Siapa Wafizek? Abang sekarang sedang mendahului bersama dengan Imanina. Siapa Wafizek? Laginya tak dapat masuk. Ada. Itu dia Marisa Isandra. Oh, jatuh. Sipa Afia. No. Paling setelah dia tak jumpa lah. Aduh, mata. Saya lucu je punya. Wow. Oi, belaga. Imanina ke hadapan. Oh, jatuh naik balik. Wah, Fizak. Oh, jatuh semula. Kesian. Apa tu bahasa adalah tak tahu. Okay, dia nampaknya Alia Badisha. Saya rasa like. Quit. Amirul Haziq, cuba naikkan semangat anda. Alisha Yunus, come on. Semua dah lah. Wow. Hadapan. Semua dah lah. Nampaknya berlaga. Hai, Marisa Isandra ke hadapan sekali lagi. Dah lah. Saya takut. Itu dia. Semua jawapan saya salah. Tak ada apa jawapan yang betul. Mana yang High Blaze Honey. Ke bawah. Jadi Imanina sekarang ni nombor 1 ketika ini. Itu dia Wafizek sekali lagi ke hadapan Imanina, cuba untuk memintas. Koid cuba untuk merapatkan jurang, tetapi masih lagi belum. Alia daripada bawah terus melonjak ke atas. Aina sama juga. Akibat orang yang Ustaz, saya nak 10 kali sikit. yeah. Oh, Najihah nombor 1. Nampaknya Alia Batrisya sudah ada dapat capaian internet. Yeah. Itu dia Najihah nombor 1. Kita masih lagi belum tamat lagi. Itu dia Afif nombor 1. Seorang yang menjadi Straight Afif mencapai tahap daripada bawah. Wafizek jatuh merudum. Hai, dia Maisara cuba untuk merapatkan jurang. Dah turun dah. Sedih. Risau. Okey. Masih lagi belum tamat lagi. Dia Iman cuba untuk ke hadapan. Cuba untuk memintas. Itu Haris Lu memintas tangga yang ke-10.
Putri Arisa cuba empat salah. untuk mencari. Ryan Oyot Pak Duan. Anda itu di lagu yang ke-25. Christina kehadapan Mem Natawi 11. Nampaknya Afif sekarang ini masih lagi di tangga yang pertama. Nampaknya saya di tangga Yeah. Right, Alright. Tinggal sikit saja lagi. Sikit lagi. Saya Arif, Kalisha dan Ayuni. Ryan Oyot Pak Duan. Melonjak naik tangga yang ke-25 23. No. No, 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 no. Alright. Raudatul. Alia, Alia naik. Kalisha naik. Faris Irfan naik juga. No. Teruk. Alright, saya rasa kita tengok ada 5 orang lagi yang belum selesai. Oh, Alia ni dah nak naik. Amirul Haziq sudah habis. Dah habis dah. Raudatul. So 35 orang. Okay, and then so kita sekarang ni kita melihat yang pertama Afif, kedua Jiha, ketiga Imanina, keempat Wafid, kelima Aina, keenam Nordia Maisara, ketujuh Auni, ke-8 Nur Sarah Afika, ke-9 Qaid Rafif dan yang ke-10 Ismah. Okay. And then 10 saja yang Ustaz boleh cuba untuk announce, dan jangan lupa Afif nanti claim dengan Ustaz nanti hadiah. Ya? Yes sir. Yes sir. Claim dengan Ustaz nanti hadiah untuk game pada hari ini. Bagi PS4. Nano Huda. And then itu saja untuk hari ini. Okay, boleh buat lagi untuk quiz ni. Banyak salah. Dalam Google Classroom Ustaz. 8 salah. Nanti Ustaz akan letakkan dalam YouTube juga mana untuk slide kita pada hari ini. Okay, jumpa untuk next class. Masuk dalam kelas Ustaz Alim. Okay, Ustaz Alim ada buat GM. Okay, bersama dengan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Ustaz ni. Waalaikumsalam. Bye bye. Ustaz mana sih nampak yang YouTube tu je? Bye Ustaz. Bye. YouTube Ustaz ya. Adam baru join. Terima kasih. Bye. Adam baru join. Tak lah. Aku dah lama join. Aku terleft. So ibu. Mana ada kelas kan? Dah 33 subscriber. Masuk kelas Ustaz Alim. Masuk kelas Ustaz Alim. Mana? Sharing Ustaz. Ada link dia Ustaz. Dalam kelas. Ada. Sharing. Lah. Ikut. Betul ke? Tak ada. Ada lah. Ada. Ke? Ada. Ada. Apa dia? Ada ke tak link dia? Ada ni kan Ustaz dah bagi dekat dalam grup. Ada. Saya punya dah tanya tak ada pun. Dia kata tak bagi. Apa ni Amin ni apa ni dia punya kod dia jap. JFA ZOTE. Dia kat chat. Dia punya link dia.
Okay. Di Okey. balik. Hai, okay. Ya, saya nak tengok tu. Pergi je. Itu link Ustaz Alim. Kod Ustaz Alim. Hari ni tak boleh masuk. Saya tahu saya nak masuk. Apa dia? Saya tahu saya nak masuk ni. Guna kod tu je. Keluarlah Google Meet dia dulu, barulah boleh masuk. Lah salah guna account. Salah. Pergi keluar dulu. Keluar dulu, semua keluar. Bye. Bye. Alamak.